pada 7 hari bulan ini Yang Berhormat Mulia Tengku Razali akan turun ke Cukai ini bersama-sama dengan warga bangsa Tionghoa untuk beramah mesra dan juga dalam pertemuan khas ini untuk memberi beberapa kata-kata berkenaan dengan ekonomi negara, kerana Tengku Razali adalah seorang ikon ekonomi bangsa, dan saya difahamkan Datuk telah pun membuat temujanji untuk Tengku Razali berada di Kemaman, terutamanya di kawasan orang-orang Cina di Dun Cukai. Tolong beri komen sikit tu pada 7 hari bulan kelak dan kebesokannya. Okey, pada 7 hari bulan ini Yang Mulia Yang Razali Hamzah akan turun ke Kemaman. Bila sampai dia akan bersembahyang di Masjid Geliga. Kebetulan hari itu hari Jumaat di Masjid Geliga. Selepas memang dia akan makan tengah hari bersama Ketua Bahagian Datuk Seri Dr. Ahmad Said, Ketua Bahagian UMNO Kemaman, merangkap fungsi perhubungan UMNO Negeri Terengganu untuk berbincang arah tuju ke mana nak dibawa UMNO dalam Negeri Terengganu ini. Dan di sebelah malam pula diadakan pertemuan dengan 16 NGO Cina di Kemaman ini. Sebab di Kemaman ini ada lebih kurang 7,000 pengundi. 7,000 pengundi Cina, dan untuk NGO Cina dia nak tahu apa alah tuju kerajaan baru ini dari segi ekonomi. Jadi pada malam 7 hari bulan malam tu kita ada satu majlis dinner tertutup untuk bincangkan dan apa nasihat-nasihat pada Tengku Razali untuk kaum Cina di Kemaman ini. Khasnya Kemaman dan juga negara lah. Dan pada akhirnya saya diberitahu bahawa pada 8 atau ada gerombolan anak-anak muda bermotosikal dan ada sambutan secara besar-besaran. Apakah tujuannya diadakan acara yang 6 atau 7,000 anak-anak muda berbasikal itu? Ilham ni sebenarnya diilhamkan oleh yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Said sebagai fungsi perhubungan dan merangkap Ketua Bahagian Kemaman untuk bersama-sama dengan anak muda. Jadi kita kumpul seramai 3,000 orang anak muda berkonvoi mengiringi Tengku Razali dan Ketua Bahagian daripada Batu Dua, Jalan Air Putih kepada Pantai Teluk Monik. Dari sini juga dalam majlis itu kita namakan Jamuan Rakyat bersama anak-anak muda. Jadi bila sampai tengah hari itu semua orang-orang kampung pun dijemput sama, termasuk cawangan yang berada dalam Cukai, sahnya Parlimen Kemaman pun dijemput sama untuk menikmati jamuan tengah hari bersama Tengku Razali dan juga bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan juga bersama anak-anak muda. Sebab kita nak mendekati anak-anak muda sini sebab golongan pengundi anak-anak muda sekarang ni amat besar di Kemaman. Lebih kurang 60% yang berumur daripada 40 tahun ke bawah sehingga 18. Ini yang jadi perjumpaan ni hanya untuk kita mendekati, ambil hati mereka untuk ramah mesra dan bagi tahu pada mereka apa dasar baru yang dibawa oleh Kerajaan Madani. Jadi Tengku Razali akan buat ucapan utama pada hari itu. Saya rasa dengan ucapan utama diberikan oleh Tengku Razali ini meyakinkan anak-anak muda sebab ia masih dahagakan lah segi kerja, lah segi sebab kita Kemaman ni sudah ketinggalan dalam oil and gas. Dulu Kemaman dikenali sebagai Kuwait Malaysia dan sekarang ini keadaan tu slow sikit. Jadi kita minta jeramukan balik, naikkan balik supaya keyakinan anak-anak muda kepada Kerajaan Madani. Ini saya rasa macam satu kebangkitan semangat barulah kepada orang Kemaman dan khasnya Terengganu Datuk. Itulah tujuan utama, bukan tujuan politik tetapi tujuan anjuran NGO Betul. Di kawasan Kemaman ini, termasuk Datuk sini pengurusi NGO yang bernama Kemaman kita yang dah 10 tahun NGO itu tertubuh. Dan saya percayalah Datuk, apakah harapan Datuk lah dengan kebangkitan anak-anak muda dan juga Kemaman kita ni lah, apakah kata-kata akhir Datuk lah?
Jadi saya berbanyak terima kasihlah kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Said kerana memberi keyakinan kepada saya untuk menguruskan program yang besar itu. Oh, ya. Jadi program ini dia akan diurus oleh saya dengan terbaik. Sebenarnya harapan saya supaya Kerajaan Madani ini memberi tumpangkah dari segi ekonomi, pendidikan kepada anak-anak Kemaman. Sebab dari segi kerja dan sebagainya sekarang ni kita ketinggalan ke belakang. Sedangkan di Kemaman ni semua kemudahan ada. Kita ada bukit, kita ada pantai, kita ada sungai, kita ada gunung, kita ada galian, kita ada minyak. Jadi kita minta lah pakar-pakar ekonomi di peringkat Putrajaya dan juga di Terengganu ni supaya gelombangkan balik benda ni supaya Terengganu akan menjadi negeri kuik di Malaysia. Apakah kata-kata ataupun mesej lah nak tuju kepada kepimpinan negara, terutama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dan juga Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi di dalam cita-cita Datuk sebagai ketua NGO untuk melihat kembalinya kekuatan parti yang seiring dengan parti pemerintah kelak. Jadi harapan saya di sini, saya menyerulah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi supaya memberi tumpangkah. Pertama, saya harapkan biarlah calon-calon petanding daripada PRN 15 ini daripada calon-calon wali. Ya. Calon-calon yang dihindaki oleh rakyat setempat. Itu paling penting. Ya. Dan nombor 2, bagi tumpuan penuh kepada dasar-dasar ekonomi supaya banyak peluang-peluang masuk ke Terengganu dan peluang-peluang pekerjaan. Dan juga tinggikan balik dari segi education. Education yang amat penting. Lepas tu perindahkan balik dari segi infrastruktur. Janganlah highway itu sampai Kuala Terengganu saja. Biar sampai ke Besut. Sebab bila orang nak balik ke Pantai Timur ni berlaku jam. Dalam bandar Cukar sendiri pun banyak jam sekarang ni. 2 jam lebih. Daripada lebih kurang dalam 2 kilometer tu terpaksa 2 jam lebih orang nak melintas bandar. Kalau boleh biarlah kerajaan tumpukan buat jambatan baru. Lepas tu tambahlah kemudahan lain seperti sekolah, cawangan universiti, balai polis baru. Jadi biarlah masyarakat Kemaman ini hanya cukai amat yakin kepada Perdana Menteri Malaysia yang baru dengan Kerajaan Madani. Kita tak nak hanya cakap-cakap tapi benda tak buat. Jadi itulah bila kita buat sesuatu untuk Terengganu, saya rasa orang Terengganu bangkit menyokong kerajaan balik. Ya, Tok. Saya dipahamkan bahawa anak-anak muda ada lucky draw ya. Ada cabutan khas untuk anak-anak yang datang dengan motosikal ya. Saya dipahamkan beberapa RMX ya. Motosikal dan juga motosikal yang ada tinggi harga sikit lah. Sebagai hadiah lah, cenderahati pada mereka atas semangat mereka datang. Apakah jenis-jenis cenderahati itu, Datuk? Pada hari itu kita bukanlah nak rasuah pemuda-muda ini sebagai cenderahati. Ya. Jadi saya sediakan 6 biji motor untuk cenderahati pada anak-anak muda yang bermotor dan 1 biji motor lagi untuk orang ramai yang datang. Ya. Selain pada itu kita sediakan lebih kurang 100 biji basikal. Ya. 100 biji basikal, lepas tu 100 unit barang-barang elektrik dan juga kita sediakan juga beras. Ya. 500 kapit beras untuk kita agih-agihkan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari itu. Ya. Jadi selain pada itu kita sembelih juga 5 ekor lembu. Ya, ada. Untuk kita bagi jamuan kepada rakyat yang datang pada hari itu yang tak makan lembu, kita sediakan juga ayam lah. Dan lain-lain lauk yang kesesuaian dengan dia panggil backward, jamuan rakyat. Dan saya percaya Datuk kata ada stall ya untuk dinikmati oleh pengunjung ya. Datuk kata ada stall-stall yang akan selain pada hari itu, kebetulan kawasan Teluk Monik itu dia ada gerai-gerai. Yang gerai-gerai yang sedia ada, termasuk orang Goremi, keropok leko, sata dan sebagainya. Dan gerai-gerai pada hari itu, mana-mana yang ada kesesuaian tu kita akan booking diorang ni untuk dia supply kepada pengunjung-pengunjung. Supaya semua yang datang tu sesuai daripada kanak-kanak sampai ke orang dewasa. Ya, tu. Jadi makna dia sekarang ni saya faham bahawa anjuran NGO-NGO yang diketuai oleh Datuk Rahim ni dan tentunya lah beliau melakukan seorang pemimpin yang betul-betul berhati UMNO lah, dan beliau telah menyokong penuh kepimpinan Yang Berhormat
Datuk Seri ya, Dr. Muhammad Said ya. Jadi bagi diri saya, maka dengan adanya pada hari itu anjuran NGO bukan bermotifkan politik. Ini adalah anjuran NGO bawah pimpinan yang berbahagia Datuk Rahim ya. Sudah kita perjelaskan bahawa apa yang dibuat pada hari itu adalah untuk memberi semangat barulah. Datuk sebelum sampainya PRN kelak, supaya kita melihat bahawa ada kebangkitan baru dengan kehadiran Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah ini akan membawakan satu semangat baru, kerana beliau adalah merupakan tokoh UMNO. InsyaAllah itu apakah kata-kata akhirlah kepada anak-anak muda dan juga semua orang ramai di kawasan sekitar Kemaman dan juga Terengganu ini. Jadi di sini saya menyeru semua rakyat Terengganu berdiri teguh menyokong kerajaan baru, itu kerajaan Madani yang dituai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan kepimpinan yang baru ini, kita harap supaya negeri Terengganu maju dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Supaya bila negeri maju, kita semua akan akan maju dan berjaya. Ya, jadi makna dia sekarang ni saya boleh ibaratkan bahawa moto PH dan BN di Kedah adalah kalih kepimpinan supaya dia selari dengan federal peringkat persekutuan itu. Jadi makna dia Datuk mengkiaskan di sini bahawa supaya rakyat Terengganu ini marilah kalih menyokong kepada kerajaan persekutuan bawah pimpinan PH dan BN.